Sihat sepanjang hayat. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sedang menonton sesi webinar pada hari ini, anjuran bahagian pembangunan kompetensi Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertajuk Teknik Neurolinguistik Programming dalam Komunikasi. Di kesempatan ini, rasanya masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijrah kepada semua umat Islam di Malaysia. Saya Alif Fani selaku moderator webinar pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul mahupun secara dalam talian pada pagi hari Jumaat yang indah ini. Untuk makluman penonton semua, mohon kerjasama untuk mengimbas kod QR yang terdapat di dalam layar skrin dan mengisi pautan Google Form yang telah disediakan bagi mendapatkan ECJ penyertaan. Baiklah, bersama-sama saya pada hari ini ialah seorang tetamu istimewa yang dibawakan daripada Insin Learning, iaitu Encik Muhammad Nazrin Abdul Wahab. Apa khabar Encik Nazrin? Sihat? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga berharap penonton di luar sana juga sentiasa sihat. Baiklah, secara ringkas biodata mengenai Encik Nazrin, beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda dalam bidang komunikasi dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan beliau juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang komunikasi. Beliau juga merupakan seorang NLP practitioner. Baiklah Encik Nazrin, tanpa melengahkan masa lagi, mungkin untuk permulaan sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita tonton dulu sorotan video ini. What is NLP? Neurolinguistic programming, NLP, is the study of subjective experience. But what does that really mean? Well, it turns out you don't so much live in the real world as create a map of the world and then live in that reality. NLP helps you work with understanding how you've created your own internal reality and then gives you the tools for transformation, helping you live the life you want. You'll learn how to communicate more effectively with everyone you meet. At the most simple level, you'll pick up on subtle cues in people's language and behaviour. Then you can influence even better. Seeing as you cannot not communicate, these skills are going to be very handy in life and business. Ready to improve your communication? Ready to improve your relationships? Ready? Baiklah Encik Nazrin, berdasarkan video tadi, Encik Nazrin boleh terangkan dengan bahasa yang mudah apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan NLP? Mungkin bagi peserta TDP yang pernah mengikuti program pembangunan bakat ataupun lebih dikenali sebagai Talent Development Program dah familiar dengan NLP ini. Tapi saya rasa ramai yang masih belum mengetahui dan kurang begitu familiar dengan istilah NLP ini. Terima kasih Tuan Alif. Jadi di dalam bidang komunikasi ini ada pelbagai kaedah, ada pelbagai metodologi, dan yang agak popular sekarang ni di dalam bidang korporat, di dalam government, kalau kita tengok training, mungkin ada orang pernah dengar istilah NLP, Neuro Linguistic Programming. Berdasarkan video tadi yang kita tonton tu, video tu agak kompleks Dia menceritakan definisi yang mungkin belum tentu kita dapat tangkap. Secara mudahnya, Neurolinguistic Program ni adalah ilmu untuk bagaimana kita nak kenal cara kita berkomunikasi, cara kita berfikir dan bagaimana kita hendak mempengaruhi orang lain. Yang itu dalam bahasa mudahnya. Kalau kita lihatkan dari segi lebih teknikal, kita hendak tahu bagaimana cara kita memandang dunia. So, kalau kita pandang dunia secara positif, maka komunikasi kita pun akan menjadi positif. Orang akan tengok mimik muka kita, mereka tengok bahasa badan kita, cara kita berinteraksi dengan orang, mereka akan rasa terpengaruh. Mereka akan rasa lebih selamat, lebih selesa dengan kita.
Tetapi kalau kita punya pandangan hidup ni atau pandangan komunikasi kita lebih negatif, kita buruk sangka kepada orang, bila kita bercakap, kalau kita cakap memaksa-maksa, bukan cakap memujuk-mujuk, cakap dengan cara mempengaruhi. Jadi orang pun tidak akan rasa selesa dengan kita, dia tak akan rasa selamat dengan kita. Maka NLP hari ini kita menceritakan dalam kaedah komunikasinya, bukan kita cerita dalam kaedah memperbaiki kelemahan diri. Yang itu tajuk sangat besar. So hari ini kita fokus lebih kepada bagaimana kita nak berkomunikasi dengan diri kita, bagaimana kita nak berkomunikasi dengan orang lain. Dan hari ini saya akan ceritakan sedikit, bukan sekadar cerita di pejabat, tetapi cerita di rumah, dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Sebab sangat berkait. Asalkan namanya manusia, ya, itu namanya komunikasi lah, kan? Dan disebabkan itu, kita nak juga nak bertanya macam mana kita berinteraksi dengan bos kita, berinteraksi dengan subordinate kita. Sebab semuanya namanya manusia. Asasnya NLP boleh digunakan berkomunikasi dengan pelbagai jenis manusia. Cuma kita kena kenal apa jenis manusia itu. So dalam secara ringkasnya itulah dia. Okey, Encik Nazrin, nampaknya saya sangat menariklah topik pada hari ini, berkomunikasi. Apa yang saya boleh katakan, setiap hari kita akan berkomunikasi, sama ada di pejabat ataupun mahupun di rumah. Setuju? Betul. Jadi mungkin ada tak tools yang ada dalam NLP ni yang boleh membantu dalam komunikasi ni? Okey. Banyak sangat tools. Kalau nak cerita pada hari ini, rasanya kita webinar jadi jangan sangat panjang, kan. So antara tools yang sangat bagus kita gunakan, namanya satunya matching and mirroring. So perkataan matching ini maksudnya kita samakan. Mirroring ni maksudnya apa yang dia buat kita buat juga, tetapi terbalik dari segi suara, dari segi mimik muka, dari segi bahasa badan. So 3 benda ni. Siapa-siapa yang tengok webinar ni tengah belajar, kan? Belajar tu ambil pen dengan kertas, tolong tulis. Kalau hafal belum tentu dapat. So yang pertama sekali, mimik muka. Apabila orang datang kepada kita dan kita nak mempengaruhi dia, mimik muka dia muka sedih, jangan kita buat muka happy. Kalau mimik muka dia muka tengah concern, tengah risau, jangan kita buat muka ketawa-ketawa, kelakar-kelakar. Jadi benda itu akan jadi tidak boleh berkomunikasi sebab tidak satu level. Tuan Ali pernah tengok kat Facebook, orang buat status update yang sangat serius, kan? Ada. Lepas tu ada orang buat kelakar dekat bawah. Ada. Apa jadi? Jadi macam lain. Jadi gaduh. Jadi gaduh sebab dia tidak matching. So matching dari segi mimik muka, matching dari segi suara, dan matching dari segi bahasa badan kita. Supaya orang itu bila dia nampak kita sama dengan dia, lebih mudah dia nak berkomunikasi dengan kita. Tetapi kalau kita buat terbalik daripada dia, maka dia tidak rasa, ada 3 perkara yang nak kata. Dia tidak rasa selesa, comfort. Tulis yang tu, comfort. Dia tidak rasa selamat, safety. So kalau tidak ada rasa selesa, tidak ada rasa selamat, maka tidak ada trust, tidak boleh kepercayaan. Ya, saya bagi contoh, Tuan Ali naik bas lagi tak? Masih naik bas? Dah lama tak naik bas. Dah lama tak naik bas. Zaman-zaman kita budak-budak masa kita universiti ke sekolah, kita naik bas, kan? Ya. Duduk di bus stop, tiba-tiba ada orang duduk sebelah kita, betul-betul sebelah kita. Beza mungkin 1-2 cm je. Tuan Ali buat apa? Mungkin jarakkan sikit. Kenapa jarakkan pula? Duduklah kat situ. Kenapa kena jarakkan? Sebab satu, kita tak rasa selesa dengan orang itu, dan kedua, kita tak rasa selamat. Ya. Tetapi Tuan Ali sudah berkahwin? Dah. Sudah. Rasa selesa dengan selamat dengan isteri? Selamat. Jadi ada kebolehpercayaan, kan? So salah satu tool is matching and mirroring. Kita mesti samakan kita dengan dia, barulah dia akan rasa comfortable, dia akan rasa safe, barulah boleh datang trust. Okay, so matching and mirroring. Apa yang kita matching 3 perkara. Yang pertama, mimik muka kita mesti sama. Yang kedua, intonasi suara dan kelajuan suara. Tuan Ali pernah jumpa orang yang cakap sangat laju? Ada. Rasa selesa tak cakap dengan dia? Kurang sikit. Pernah jumpa orang cakap perlahan sangat? Ada juga. Ada juga. Rasa selesa tak cakap dengan dia? Kurang juga. Kurang. So kalau kita punya bos jenis cakap sangat perlahan, kita pula cakap sangat laju, susah bos nak percayakan kita. Sebab kenapa? Setiap orang berpandangan dia punya cara tu yang betul. Kan? Setuju. Dia rasa cakap perlahan ini mendatangkan faham. Tetapi ada orang suka cakap sangat laju. So kita matchingkan, kita mirroringkan intonasi dan kelajuan suara kita, baru kita boleh start, kita ada cara untuk berkomunikasi dengan orang itu. Dan yang ketiga, bahasa badan.
Okey, bahasa badan sangat-sangat penting. Bahasa badan ni ada dua jenis, open dengan close. So kalau kita pergi kepada orang dan kita cakap dengan dia macam ni, apa akan jadi? Orang itu akan rasa kita ni tidak jujur, tidak ikhlas, tidak mahu berkomunikasi dengan dia. Padahal tengah sejuk aircon. So sebenarnya bila kita lihat orang itu bahasa badan dia terbuka, maka dia mahu berkomunikasi dengan kita. Saya bagi contoh. Tok Alif pernah bawa kereta? Pernah termasuk makan jalan orang? Ada kadang-kadang. Bila masuk jalan orang, Tok Alif tak boleh bercakap dengan orang itu. Macam mana Tok Alif nak tandakan yang Tok Alif minta maaf? Tunjuk kat kamera. Mungkin dah bersignal ke? Tak boleh pakai signal. Macam mana nak bagi signal? Mungkin angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Kenapa macam ni? Kena minta maaf. Oh iya ke? Kenapa tak macam ni? Ni pun boleh. Kenapa tak macam ni? Ni macam ni kot, minta maaf. Okey. So dalam kita berkomunikasi dengan orang daripada kecil sampai besar, kita belajar secara tersirat bahawa kalau kita tunjuk tapak tangan, kalau kita tunjuk bahagian dalam tangan kita, tunjuk perut, tunjuk dada kan, tunjuk muka, maksudnya kita open, kita selesa dengan orang itu. Ya, macam kucing. Tok Alif ada kucing? Tak ada. Tak ada kucing. Kat kampung. Macam mana kita nak tahu kucing tu percaya pada kita? Dia akan baring, dia tunjukkan perut. Dia kata belailah dia. Ya. Yeah. So mammal, semua mamalia macam ni termasuk manusia. Bila dia tunjuk bahagian dalam tangan dia, bahagian dalam badan dia, dia selesa berpeluk dengan orang, maksudnya dia percaya pada orang itu. Jadi bila kita bawa kereta, kita termasuk lane orang, termasuk jalan orang, kita angkat tangan macam ini. Adakah angkat tangan saja? Angkat tangan saja macam ni. Sorry. Ada tak? Ada? Tak ada kan? Kita angkat tangan, kita jatuhkan kepala sikit kan? Supaya menunjukkan yang kita ni rasa bersalah. So body language, bila orang itu dia open dengan kita, maka kita pun open dengan dia. Okey, satu lagi, tuan-tuan perempuan, saya target pada suami-suami dulu boleh? Bukan pada isteri-isteri. Suami-suami dulu. Bila isteri datang, katalah kita baru balik kerja, isteri datang kata, "Bang, ada benda nak cakap sikit." Elakkan begini, toleh saja. Okey, buat macam ini, pusing. Ya sayang. Apa akan jadi? Saya tanya ladies lah, ladies. Bayangkan kalau your husband, okey, bila kita datang nak minta perhatiannya, husband bagi penuh, full attention. Apa akan jadi? Saya survey pada ladies. Setiap kali saya jalankan kursus, saya survey, dan ladies semalam, kelas malam dia di Balakong, salah seorang lady angkat tangan, dia kata takkan jadi. Takkan jadi suami saya buat macam tu. Maksudnya apa? Sebagai suami ni, bila kita memberi perhatian kepada isteri kita, apa akan jadi? Kita bina pengaruh ke atas dia. Kita sebagai bos, kalau kita nak staff hormat pada kita, bila staff datang, kata, "Bos, ada benda nak bincang ni." Kita pula main type saja kat laptop, kata, cakaplah. Apa akan jadi? Maksudnya kita tidak memberi hormat kepada dia. So benda ni daripada mana? NLP ke? Yes, NLP adalah ilmu dia disusunkan secara akademik, tetapi siapa yang mengamalkan? For the Muslims, of course, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi apabila sahabat datang, in fact jangan kata sahabat, orang yang tidak kenal dan Nabi tak kenal pun, Nabi akan bagi full attention. Tidak paling sahaja, full body. Maka kalau kita boleh buat macam tu, kita akan bina komunikasi dengan orang itu, kita akan bina pengaruh ke atas orang itu. So bayangkan, kalau kita bina pengaruh, apa yang kita cakap dia mahu dengar tak? Apa kita minta dia akan buat tak? Mungkin tak 100%, tetapi sekarang dia dah ada jalan. Alright, so antara tools yang paling penting yang boleh kita bincang hari ini is number 1, matching and mirroring. Yang ini belajar 3 bulan pun tak habis kadang-kadang. Okey, saya sangat tertarik dengan Cik Nazrin katakan tadi, kalau tanda kucing suka kat kita, dia datang, dia akan tunjuk perut kat dia kan. So, tapi yang tu konteks kucing lah kan. Tapi ni kalau konteks sesama manusia ni, macam mana dia sesama manusia ni dia nak membina kepercayaan dalam sesama manusia ni? Okey, saya suka pakai analogi kucing sebab saya ada banyak kucing. So, saya tanyakan kepada penonton-penonton, siapa yang minat kucing, dia mesti kenal kategori ni.
Kucing di Malaysia ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah kucing yang bila kita jumpa tepi jalan, kita pergi usap dia. Okay. Dia akan kata, usaplah saya lagi. Dia bagi lagi. Dia sangat-sangat caring, dia datang kan. Ada kucing yang jenis kedua ni, bila kita pergi dekat dia, dia tak perasan kita datang, kita tiba-tiba usap dia, lari. Menghilangkan diri. Tuan Alif, kucing yang macam tu, apa yang pernah terjadi dalam hidup dia? Dia mungkin trauma. Mungkin trauma. Siapa yang traumatizekan dia? Manusia lain lah kan. Jadi bila dia tengok manusia lain datang, dia punya sangkaan yang pertama apa dia? Orang ini datang nak cederakan aku. So dia lari. Itu analogi dia kan? Tuan-tuan dan puan, ramai daripada kita ni, yang especially yang bekerja di pejabat, kita ni ibarat kucing yang kedua tu. Kucing-kucing yang sudah trauma. Sebab orang pernah bohong kita, orang pernah tipu kita, orang pernah tikam kita belakang, orang pernah curi kredit kita. Kita dapat idea, dia curi, dia cakap kat bos dia punya idea. Atau kita punya idea, bos curi kredit. Bahaya ni. Bos yang kata, dia punya idea. Jadi kita membesar dalam keadaan, atau kita bekerja dalam keadaan, kita hilang percaya pada orang. Okay, so step 1 adalah kalau kita sendiri hilang kepercayaan kepada orang, kita kena tanya diri sendiri. Dalam NLP, kita boleh kaji diri sendiri, kenapa saya jadi macam tu? Here's the problem kan. Kalau kita dah mula hilang kepercayaan pada orang, mimik muka dengan bahasa badan kita pun adalah bahasa badan yang tidak mudah percaya. Katalah kita kerja satu department, ada staff baru join. Kita pun tengok dia lain macam. Tuan Alif, kalau Tuan Alif join department saya, dan saya pandang atas bawah macam ni kan, Tuan Alif kata saya orang macam mana? Macam arrogant sikit. Arrogant kan? Sombong betul kakak ni. Saya baru join department, cakaplah welcome ke apa, ini terus pandang atas bawah kan? So maksudnya, siapa yang salah? Kakak ni pernah dibohong, pernah ditipu, pernah ditikam belakang, dia tengok staff baru masuk. Ni bos nak bagi gantikan aku lah ni. Jadi kita pula terus pandang staff lama ni sebagai yang ini orang jahat. Kita cepat melabel orang. Padahal orang ini ibarat kucing yang sudah trauma. Kalau tengok cerita drama Melayu semua macam-macam contoh lah kan. Jadi kita step 1 adalah kita kena kenal diri kita dulu. Adakah kita jenis orang yang mudah percaya atau tidak? Kalau kita dah lost trust, maksudnya something pernah terjadi dalam hidup kita. So kita kena selesaikan masalah itu. Kalau kita tak selesaikan, dia akan merebak kepada staff-staff lain. Dia akan create dalam department kita, dalam organisasi kita satu budaya tidak boleh percaya sama sendiri. Sebab kenapa? Bila staff baru join, kita dah jangkit dia. Kita dah jangkit dia dengan penyakit kita. Okay, so step 1 Lepas tu tuan tanya macam mana kita nak bina keboleh percayaan. Kalau the budaya itu dalam department itu memang dah ada, dan anda sebagai satu orang saja, very difficult, sangat susah nak buat. Tetapi kalau anda adalah bos, then kita nak kena samakan balik. Okay, so cara kita samakan, tadi saya kata matching and mirroring kan. Matching mirroring, kita matching mirroring kan mimik muka, intonasi suara, bahasa badan. Ada satu lagi, kita matching and mirroring dari segi information, maklumat peribadi. Bukan maklumat peribadi, lahir kat mana, suka makan apa, tak macam tu. Manusia, dia akan rasa lebih rapat kalau dia tahu sesuatu tentang orang itu. Dan apa benda nak tahu? Okay, tulis 4 perkara ni. Yang pertama, opinions, pendapat. Yang kedua, values atau nilai. Yang ketiga, interest atau minat. Dan yang keempat, experiences atau pengalaman. Tuan Alif pernah panjat Gunung Kinabalu? Tak pernah lagi. Belum pernah. Gunung apa Tuan Alif pernah panjat? Gunung tak pernah lah. Kalau bukit tu ada. Bukit boleh lah. Bukit mana? Bukit Gasing. Bukit Gasing? Okay, on. So, kita sama-sama pernah panjat Bukit Gasing tak? Sama-sama, tak pernah sama-sama. Tapi tuan pernah panjat tahun bila? 2019. Saya panjat tahun 2012. Yes. So, sekarang ni tuan rasa apa pada saya? Tadi tak tahu kan? Tapi sekarang kita pernah panjat Gunung Gasing, tetapi tak sama, tak sama time. Tetap ada tak Tuan Alif rasa lebih rapat sikit? Ada. Kenapa pula? Mungkin pernah panjat gunung bukit yang sama. Apa kaitannya? Pernah panjat bukit yang sama tapi waktu lain-lain. Apa kaitannya? Mungkin minat panjat gunung tu kan.
Sorry, manusia ni sangat pelik. Dia bila dia jumpa orang lain yang similar, sama dengan dia, sama pengalaman. You pernah sekolah dekat sini ke? Aku pernah sekolah dekat situ juga. Awak sekolah 20 tahun lepas, dia sekolah 20 tahun kemudian, tetapi sekolah yang sama pun boleh geng ke? Apa pelik sangat manusia ni? Manusia bila nampak ada orang macam dia, opinion dia, dia punya pendapat dia, orang ni mesti orang yang baik. Sebab aku orang yang baik. Okey. Saya minat kucing. Bila saya jumpa dengan orang yang minat kucing, tiba-tiba saya rasa rapat dengan dia. Kenapa? Sebab orang yang minat kucing ni orang yang baik-baik. Ya ke? Belum tentu. Tapi itu pandangan saya. Saya minat Lego. Tuan Ali minat Lego? Minat macam mana? Minat sekadar. Berapa peratus gaji pergi kat Lego? Dalam 20% macam tu je lah. Sama minat juga tu. Okey. Jadi saya minat Lego. Bila saya jumpa kaki Lego juga, saya akan rapat dengan dia. Rasa rapat. Sekali dapat tahu dia penjenayah macam mana. Manusia akan rasa rapat dengan orang. Satu, because tadi kita mimik muka, intonasi suara, body language kan. Yang itu secara visual. Tapi secara verbal, bila kita berkongsi maklumat, dia akan rasa rapat kalau pendapat dia sama. Opinion dia sama. Tuan Alif suka tak tengok orang bawa kereta, buang sampah luar dari kereta? Tak suka. Tak suka. Orang macam ni kena ke tali gantung tak? Tak boleh macam tu. Tapi mesti dihukum tak? Mungkin amaran kot. Amaran? Kalau kali pertama ni agak amaran je lah. Kita tidak berkongsi pendapat. Saya punya pendapat memang ke tali gantung. Maksudnya tak boleh jadi Perdana Menteri lah saya ni. Do you understand? Maksudnya opinion, kalau opinion kita sama, kita akan rasa orang itu dengan kita ni berkongsi sesuatu. Macam tadi tuan kata minat kan? Minat sama, minat panjat gunung, minat panjat bukit. So bila kita jumpa orang yang sama minat dengan kita, kita akan rasa lebih rapat dengan dia. Sebagai contoh, minat bola. Ada orang, okey, kita tanya, ada audience kat belakang ni, kita tanya, Manchester United? Tak ada. Liverpool? Ada 2 orang. Selain daripada Man U dengan Liverpool, ada lagi bola lain? Tim tak ada. Dapat? Okay, kita try lagi satu. Minat laksa tak? Laksa tak ada. Okey, laksa silang kat tangan. Laksa Sarawak. Ada 2 orang, 3. Okey, 3 orang. Laksa Johor. Laksa Johor tak. Tak geng langsung. Laksa Penang. Laksa Penang. Seorang ni. Jadi bila kita dapat tiba-tiba ada orang minat laksa Sarawak. Ada kat sini. So boleh geng. Tak boleh geng dengan tuan. So bila minat yang sama, nampak tak ada orang buat Facebook group, WhatsApp group, fan club. Kenapa ada fan club? Sebab minat yang sama. Minat sama. Kenapa kena ada fan club? Sebab minat yang sama. Jadi manusia ni dia senang bonding kalau dia tahu awak ni minat benda yang sama dengan saya. Bukan sekadar pengalaman yang sama, experience. Bukan sekadar minat yang sama. Kadang-kadang cerita pasal values, priority. Apa yang kita pentingkan dalam hidup? Adakah kita pentingkan kerja? Adakah kita pentingkan keluarga? Adakah kita pentingkan amanah? Adakah kita kata, sayang, abang tak boleh balik sekarang sebab ada projek dekat pejabat. So kita penting yang mana? Amanah diberikan daripada rakyat. So some people macam tu saya pernah jumpa. Ada. Dia cakap kat keluarga, right now anda adalah nombor 2. Saya minta maaf sebab kena jalan, ada urusan negara. Okay, so values kita macam mana? Tak ada betul, tak ada salah tau. Ya. Tetapi bila kita jumpa orang yang sama dengan kita, maka kita boleh bonding. Kalau kita jenis bos yang kita prioritaskan amanah negara dulu, tapi staff kita prioritaskan family dulu. Macam mana? So kena kita cari macam mana kita nak pengaruhi dia supaya dia percaya benda yang sama dengan kita juga. Bukan paksa tau. Dia ada 2 P, pengaruh atau paksa. Kalau nak paksa ni senang, kita senang paksa. Tetapi orang tak suka pada kita. Yang kita nak belajar adalah pengaruh. Bagaimana kita nak mempengaruhi kita, anak-anak kita, suami kita, isteri kita, mak kita, ayah kita, especially mak dengan ayah orang-orang KKM. Ada tak mak dengan ayah tak nak pergi hospital? Dah sakit tak nak pergi hospital. Tak apalah, sakit sikit je. Sakit sikit je. 4 bulan kemudian dah kronik. Doktor kata dah tak boleh dibantu. So, very important to learn influencing skills, ilmu mempengaruhi orang sebab boleh menyelamatkan nyawa orang. KKM jalankan macam-macam program, macam-macam kempen kan. Boleh selamatkan nyawa orang atau tidak? Maka kita kena belajar macam mana kita nak pengaruhi mereka supaya kita ada agenda nasional kesihatan.
Penting tidak? Penting. Penting. Sebab mak saya duduk WhatsApp group, dia mak saya lagi sihat. Dia ada persatuan warga emas. Persatuan power. Setiap minggu ada je pergi exercise, aerobik. Balik dia ceramah kita. Makan ni, alamak. So maksudnya, kalau kita boleh mempengaruhi orang, kita nak mempengaruhi orang menjadi lebih baik, menjadi lebih sihat. So one of the techniques yang kita adakan dalam NLP ni adalah supaya bagaimana kita nak bina kepercayaan supaya mahu dia dengar kata kita. Okay, so 4 things opinion, pendapat, value, nilai, interest, minat dengan pengalaman atau experiences. Kalau kita boleh bina jambatan dengan staff kita, dengan anak-anak kita, anak-anak especially, sebab budak-budak dia, kita daripada generasi Transformer dulu. Kita generasi Barbie dulu. Budak-budak ni BTS lah, Blackpink lah, Girls Generation apa semua. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan dia kalau kita tidak ada persamaan langsung? Ya? Sekurang-kurangnya Roblox lah. Pernah ada satu partisipan, saya mengajar untuk satu kursus, kakak ni umur dalam 50 tahun tapi anak remaja. Saya tanya macam mana saya tak boleh masuk lah dia main game. Saya kata tak payah main game kak. Sekurang-kurangnya pergi kat internet, baca pasal game tu, bertanya anak pasal game tu, tunjuk minat dalam game tu. Lepas tu anak bercerita. Tak payah, dengar je lah. Tak faham tak apa. Dengarlah. So bila kita tunjuk minat pada minat dia, dia akan rasa dia boleh bercerita dengan kita. Boleh? Boleh. Okey. Okey, Encik Nazrin. Mungkin saya tertarik tadi dengan Encik Nazrin sebut pasal bos lah kan. Macam mana kita pun tahu kat masa kita bekerja pun kita ada bos. So bos ni macam-macam jenis karakter lah nak katakan. Mungkin ada yang suka marah. Mungkin kadang-kadang ada bos ni kita tunjuk kerja ni, kenapa hantar saya soft copy kan? Dia nak hard copy, saya nak hard copy. Dia nak tunjuk video. Mungkin Cik Nazrin boleh terangkan macam mana nak kenali bos-bos. Of course, bos-bos ni macam-macam jenis, manusia macam-macam jenis. Allah jadikan setiap orang tu berbeza. Ya, setiap orang berbeza. Walau bagaimanapun, dalam karakter, dalam behavior dia, kelakuan dia, tetap ada pattern. Dan kalau kita tengok bos ni, bos engkau ni macam bos aku lah. Dia punya pattern, dia punya karakter. Walaupun berbeza orangnya. Ya, yang ni makan ikan, yang ni makan daging. Tetapi ada pattern yang kita boleh cam. So, tuliskan ada 4 jenis. 4 jenis pattern. Bukan 4 jenis orang Kita tak cakap macam tu 4 jenis pattern. Yang pertama, patternnya visual. Orang yang dia percaya apa yang nampak. Yang kedua, patternnya adalah auditory. Dia percaya apa yang dia dengar. Okey. Yang ketiga adalah kinestetik. Ini nak tulis Google nanti macam mana. Kinestetik. Dia percaya apa yang dia rasa. Dia ikut rasa. Saya rasa kan. So dia percaya pada dia rasa. Yang keempat namanya audio digital. Orang ini dia duduk, dia akan diam, dia akan proses. Kita cakap satu benda, dia stop dengar, dia diam je. Semua dah pening kan. Jadi kita nak kenal dengan dia punya kelakuan. I know some people guna perkataan karakter, tapi saya nak gunakan perkataan kelakuan. Apa yang kelakuan yang kita nampak. Orang-orang visual, bila dia minta kita buat kerja, lepas tu kerja tu patut hantar esok, tapi kita dah siap hari ini. Dia pun lalu, dia tanya, dah siap dah? Kita pun jawab, dah siap. Lepas tu dia kata, mana dia? Dah siap lah bos. Cukuplah bos tahu dah siap. Dia kata tak, mana dia? Dia nak tengok juga. So pada dia, bila kita cakap, dia tak percaya. Dia nak tengok bukti benda tu jadi ada ke tidak. Tu visual lah kan. So orang-orang yang visual adalah dia percaya bila nampak bukti. Nampak something kat depan dia. Dan dia juga jenis, kalau dia minta kita buat plan, dia kata je, dah siap dah kau punya rancangan. Kita cakap, dah. Mana dia? Tunjuklah. Dia pula, dia tengok plan tu detail. Dia selak 2-3 muka surat, dia kata okey, pergi buat. Kenapa dia tak selak habis? Sebab pada dia nak nampak bukti saja. Dia tak check. Okey, siapa yang check? Orang-orang auditory. Orang auditory ni, you cakap you dah siap, dia percaya. Dia kata okey, saya percaya. Tapi kalau bohong, lepas tu dia tak tanya lagi macam tu. So, orang-orang auditory, dia tak perlukan bukti depan mata. Dia perlukan daripada you punya verbal kata dan
Okay, you hantar email sudah siap, cukup. Tapi bila dia nak tengok benda tu, dia tengok secara detail. So kalau kita hantar laporan pada bos auditori, kan, dia suruh duduk kat situ, duduk. Dia akan buka report tu, dia selak satu dalam dia. Jangan cakap. Dia tengok satu sampai habis. Kalau kita buat presentation pada dia, dia takkan potong cakap kita. Dia akan duduk, dia tengok, kadang-kadang tak tengok muka kita pun, dia tengok je slide tu, lepas tu dia tulis soalan. Dah habis kita presentation, baru dia tanya soalan dekat kita. Tapi bos visual, terbalik pula. Sedang kita present, sedang tu dia stop. Dia tengok slide tu, belakang slide tu, tu apa tu? Cerita tu. Dia akan potong kita kat situ juga. Jadi kalau kita nak baca, bos kita yang jenis macam mana, atau kuat ke arah mana. Sebab dalam diri kita ada 4 sekali. Cuma dia kuat ke arah mana. Dan kadang-kadang bos ni, pagi dia kuat ke arah visual, petang dia kuat ke arah auditori. Berubah. Boleh macam tu. Boleh berubah. Sebab dalam diri kita ada 4 sekali. Ya. So kalau nak kenal yang visual ni, tengok perkataan dia. Dia cakap sangat laju. Laju. Dan dia cakap, bila dia cakap semua dia nak sekarang. Orang auditori ni, dia tanya, dia kata macam-macam soalan pada kita. Okay, dia nak tahu secara detail. Kalau tak boleh jawab, dia kata kau fikir dulu. Alright. Kita cari dulu. Ya. Dan yang ketiga ni yang karakter kelakuan jenis kinestetik. Yang kinestetik ni dia akan ikut rasa hati dia. Dia buat keputusan ikut rasa hati dia. Dan dia banyak senyum, banyak happy. Sampai kadang-kadang kita rasa macam tak serius bos ni kan. Alright. Dan yang keempat, dia audio digital. Audio digital ni bos yang sangat diam. Kalau dia buka meeting, dia tunggu orang bercakap dulu. Dia mengharapkan orang lain bercakap dulu. So dia banyak dia banyak bertanya juga, tetapi dia banyak tunggu, banyak berfikir. Jadi kita tengah bercakap, dia dah tak dengar dah. Dia tengok tempat lain. Dia tengah proses. So setiap satu daripada manusia-manusia begini, jangan cepat ambil hati. Kita kenali dan kita adjust lah. Okay. Bukan tak pernah buat. Tuan-tuan puan ada berkahwin. Okay. Husband berbeza karakter daripada kita. Kita adjust lah. Isteri berbeza karakter daripada kita. Kita adjust lah. Ya. Adjust ni bukannya satu benda yang susah. Tuan-tuan puan ada WhatsApp group. Berapa WhatsApp group? Ui, banyak kan? Banyak. Setiap WhatsApp group tu tuan-tuan puan-puan punya kelakuan sama tak? Lain. Kenapa lain? Kenapa tak sama je? Ini adalah aku. Di mana-mana aku pergi, aku adalah aku. Ya ke? WhatsApp group ada mak bapak kita, lain kita bukan kan? WhatsApp group ada kawan-kawan sekolah kita. Betul. Teruk WhatsApp group yang ada ustaz dalam tu, kita tak berani buat lawak kan? So sebenarnya apa yang jadinya? Kita adapt lah. Bila kita di dalam kelompok berbeza, dalam situasi berbeza, kelakuan kita yang kita tunjukkan tu berbeza. So samalah dengan bos. Kalau kita nak bos kita berinteraksi dengan kita cara baik, maka kita adapt ikut kelakuan dia. Sebaliknya pun betul juga. Kalau kita sebagai bos, kita nak dapatkan cooperation daripada staff kita, maka kita adapt lah ikut kelakuan dia. Baru dia mula percaya pada kita. Dapat? Okey, Encik Nazrin, mungkin ada satu contoh situasi ni. Pegawai ni dia ada pelbagai personality, kan? So bagaimana dia dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai personality ni? Okey, soalan ni saya tak pastilah suka tidak jawapannya. Jawapan dia begini. Apabila kita diberikan amanah untuk menjaga orang, untuk memimpin orang, maka kita yang kena adjust kepada orang itu. Saya bagi contoh, saya anak 5. Setiap anak saya tu berbeza karakter, berbeza personality. Dan tuan-tuan perempuan yang ada anak ramai pun faham benda ni. Adakah kita layan anak itu sama saja setiap orang anak? Atau kita layan mereka berbeza mengikut masing-masing punya karakter, masing-masing punya kemampuan? Jawapan dia, of course kita layan berbeza. Sebab ada orang yang jenis pantang dicabar. Kita cabar dia, lagi kita cabar dia, lagi naik performance dia. Aku cabar kau, aku tahu kau boleh buat benda ni. Sebab tu aku bagi tugas ni susah kat kau. Dia makin naik. Tetapi ada staff, ada anak, ada orang, lagi dia cabar, lagi dia menikus. Satu hari tak boleh buat kerja, bos marah aku. Jadi kita kena kenal sebenarnya apa kekuatan, apa kelemahan orang itu. Kita adapt kepada dia, dan kita didik dia melalui
preference dia, cara yang dia minat, cara yang dia biasa. Kalau kita ikut cara kita saja, kita langgar semua, pukul rata semua, maka akan ada yang respon dengan baik dan akan ada yang tak respon, silap-silap berhenti kerja. Maka pada penghujung hari, yang tinggal adalah staff-staff perangai macam kita. Nampak? Jadi satu department tu, satu unit itu semua perangai sama dengan bos. Dan bos punya pendapat, kau ni semua, kau ni boleh tahan dengan perangai aku. Tetapi kalau dapat perangai audio digital, bos yang audio digital, maka yang staff-staff yang visual tak puas hati, dia akan berhenti kerja atau dia pergi department lain. Yang tinggal semua audio digital. Pernah nampak benda ni jadi kan? Pernah. Ada. Jadi peranan mesti dimainkan oleh orang yang diberi amanah. Ibu bapa atau dalam kes ni bosses. You are the one yang sebenarnya kena adapt kepada mereka supaya saya guna ayat ni lah. You want the best from people, you must follow them dulu. Betul, setuju. Kan? Sama dengan kerajaan. Kita asyik cakapkan kerajaan kena ikut cara kita. Betul. So same principle lah. Kalau kita dalam authority, kita kena ikut cara mereka. Selama-lamanya ke? Tak. Sehingga kita bina pengaruh ke atas dia, dia mahu dengar kata kita, baru kita boleh tarik dia. Sebagai contoh, bapak-bapak kita ada tak yang bapak yang jenis visual? Yang garang-garang? Ada kan? Muka tak ada kasihan langsung, tapi dalam hati dah taman. Ada kan? Ada. So jenis kita bawa balik kawan ke rumah, bapak tanya, siapa datang tu? Anak siapa ni? Sampai kawan kita tanya, bapak kau marah ke aku datang rumah? Kita tak adalah, bapak aku muka je macam tu, dalam hati dah taman. So kita berkenalan dengan karakter atau kelakuan bos kita. Jangan kecil hati, jangan ambil hati. Memang perangai dia macam tu. Kalau dia dah jadi bos sampai macam ni, that means dah 30 tahun, 40 tahun memang perangai macam tu. Maka kita nak pengaruhi dia, kita kena ikut karakter dia. Bos kita visual jenis, okey, kau nak siap benda ni pukul 5 Kita jangan pula jadi audio digital. Alah bos, pukul 5 Dia tengok muka kita, dia boleh percaya tak? Tak. Tapi kalau bos kata, aku nak benda ni pukul 5. Okey bos, pukul 5 boleh siap. Atau cakap benar kan, pukul 5 tak dapat bos, 5.30 boleh, sebab banyak lagi kerja ni. Tapi kebanyakan kita tak berani. Sebab dia tak sedar, kalau dia matchingkan dengan bos itu, lagi bos hormat. Cuma kita tak kebanyakan kita dekat Malaysia ni, kita tak berani try benda tu. Ya, sebab dia takut nanti jadi kita teruk. Macam mencabar bos. Janganlah suara lagi tinggi daripada bos. Tapi sekurang-kurang matchingkan intensity tu. Bos kata pukul 5 boleh? Boleh. Jadi bos pun nampak, orang macam ni lah, ini aku boleh percaya. Sebab dia mencari kelakuan macam dia. Sebab dia percaya kelakuan dia saja yang betul. Betul. Do you understand? Tepat? Okay. Okay, Encik Nazrin. Yang tu kalau kita matching dengan bos lah kan, macam ada persefahaman. Contohnya kalau macam pegawai ni dia baru, tapi dia ada konflik dekat tempat kerja dia. Jadi, bagaimanakah dia nak uruskan konflik ni apabila tidak berlaku persefahaman? Okey. Konflik ini, dia dua jenis konflik. Konflik yang kronik, yang lama sangat kan. Maksudnya sampai dah broken relationship. Dia berlaku dah 3 tahun, 4 tahun lepas, tak selesai sampai sekarang ni. Jadi masing-masing dia ignore saja. Dia tak nak gaduh, dia tak selesai. Saya contohkan macam di keluarga kita, pernah tak kalau balik raya, kita tanya orang belakang lah kan. Balik kampung, ada makcik seorang, pakcik seorang gaduh 30 tahun lepas. Tapi bila hari raya, seorang duduk kat dapur, seorang duduk kat depan. Tak nak gaduh. Bila seorang ni masuk rumah, yang ni keluar. Dapat? So, maksudnya konflik-konflik yang ni kronik, yang terlalu lama. Kadang-kadang antara head of department gaduh. Kadang-kadang staff yang lama dengan bos yang lama, dia tak berjumpa. Yang saya pernah jumpa, ada founder company. Company tu dah dekat 30 tahun. Lama. Dua-dua co-founder. Tapi kalau CEO ni masuk office, dia punya co-CEO tak nak masuk. Staff semua sama. Okay? Jadi balik pada soalan tadi, kalau konflik itu terlalu lama, dah pecah lama sangat, dia akan makan masa untuk bina balik. Tetapi kalau konflik tu baru berlaku, okay, dia kena duduk, dia kena open heart to heart talk, dia kena cari dahulu apa perbezaan dia dekat pendapat dia. Kadang-kadang perbezaan ni operasi saja. Dia kata kita kena buat macam ni. Orang ni kata pegawai dia kata tak boleh, kena buat macam ni. Tetapi kalau tanya, kenapa you nak buat macam ni?
kita naikkan kepada dia punya sebab. Sebab dia adalah kita nak menjaga kesihatan rakyat Malaysia. So, agree tak antara dua pegawai ni? Agree. Okay, kami buat disebabkan kami nak yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Tapi implementation yang dia disagree. So dia konflik sebab dia kata cara pendapat aku juga yang betul. Dari segi value sama. Dari segi opinion tak sama. So dia kena balik. Yang ini terpakai bukan di pejabat saja tapi di rumah juga. Tanya soalan. Gaduh dekat mana? Dia gaduh dekat pendapat, dekat opinion. Okey, ngam dekat mana? Dia ngam dekat value. So kalau ada macam seorang ayah, seorang mak yang ada anak, dua-dua nak anak dia berjaya dalam pendidikan. Tapi mak jenis paksa anak belajar. Bapa jenis belajar dalam relax, fun. Okey, akan score. Pendapat tak sama tapi value sama. Nak anak berjaya, nak anak happy. Setuju. So kita kena kuatkan pada level yang ada pada ada persamaan tu. Baru kita boleh negotiate. Itu step one. Kalau yang ini tak settle, kita tidak jumpa persefahaman, tak ada orang nak berborak. Boleh? Terjawab ke soalan tu? Jawab. Okey. Okey, Encik Nazrin. Saya bagi lagi satu contoh lah situasi kan. Tadi dengan bos kan. Mungkin ada, sebab dia konflik ni, mungkin dia pekerja ni dia terlampau jujur sangat. Macam dia kalau dia buat salah tu, dia beritahu lah kat bos. Bos, saya ada buat salah ni. Tapi adakah sikap sebegitu bagus ke tak? Okey. Sensitif juga lah kata soalan ni. Okey. Kejujuran itu sangat bagus. Kejujuran itu mesti bertempat. Dan tengok situasi. Pada masa yang sama, saya bercakap dengan bos-bos. Kalau tuan-tuan perempuan ada memegang amanah, tuan-tuan perempuan kena bertanya diri sendiri, apakah budaya yang tuan-tuan perempuan cipta di dalam unit atau departmen tuan-tuan perempuan? Adakah staf kita rasa selamat untuk memberitahu kepada kita dia buat silap? Sekiranya jawapannya ya, maksudnya staf akan, bila dia silap terus dia beritahu, and then kita selesaikan masalah itu. Kemudian baru kita figure out, okay, kenapa silap, macam mana nak tiba baiki. Tetapi budaya yang banyak saya nampak di Malaysia ini, kita balik pada rumah dulu, boleh tak? Kita cerita balik ke rumah. Okay. Saya anak 5 dan alhamdulillah setakat ini bolehlah kita berkomunikasi dengan anak. Tetapi anak pertama, biasanya mak bapak dia tersilap pada anak pertama sebab dia tak belajar parenting. Anak pertama, kita marah sebab kenapa kita ada expectation kat dia. Bagusnya di trainer, saya sebagai trainer, ada kawan-kawan yang trainer juga. Kawan-kawan trainer yang pakar dalam childhood education, psikologi kanak-kanak. So, ada seorang sahabat saya, dia betulkan saya. Dia kata, Nazrin, saya nak tegur sikit. Macam mana kita berinteraksi dengan anak-anak. So, ayat dia, okay, tuan-tuan perempuan, I want you to remember this ayat. Ayat dia begini, children learn to lie because when they tell the truth, they get scolded. Budak-budak, dia start membohong. Budak-budak ni fitrah ni bersih Allah jadikan. Kenapa dia start bohong? Dia start bohong sebab bila dia cakap benar, dia kena maki. Saya contohkan ya. Anak ni dia tengok Sesame Street, dia tengok Along, A-L-O-N-G. Diajarkan dalam program kanak-kanak itu, kita kena sentiasa bercakap benar dengan ibu bapa kita. Oh, dia belajar, okey, betul-betul. Budak ni jalan dalam rumah, tengah pegang cawan, jatuh pecah. Sengaja pecah ke? Tak sengaja kan? So jatuh pecah. Mama tanya, siapa buat ni? Budak tu dalam kepala dia kata, Sesame Street kata kita kena bercakap benar. Dia bagi tahulah, Along yang pecahkan mama. Mengharapkan apa? Mengharapkan pujian lah sebab dah tiba-tiba kena marah. Lain macam ni. Kali kedua jadi, dia buat silap. Dia cakap kat mak dia, Mama, dia jadi macam ni kan. Mengharapkan apa? Mengharapkan, bagusnya budak ni cakap benar kan. Hujungnya jadi apa? Mak dia marah. Kena marah. Lepas 3-4 kali, dia fikir, ini something wrong ni. Tak berbaloi aku cakap benar ni. Maka, the next time jadi jatuh pecah, siapa buat ni? Mama tanya, Angah. Dia dah start membohong. Dia start membohong sebab tak ada benefit. Dia bercakap benar. Okey, saya bagi ayat. Pada bosses, I give you satu lagi ayat. Employees, staff, learn to lie because when they tell you the truth,
they get scolded. Dia dimarahi apabila dia bercakap benar. So sebenarnya tak ada kait, soalan tadi adalah bagaimana kalau staff tu kan, saya tak tegur staff tu dah kira bagus, bos tu yang kena tukar. Bos yang kena ubah perangai. Sebab kalau tuan-tuan perempuan sebagai supervisor, sebagai team lead, sebagai bos, dapat staff yang sentiasa cakap benar, okey, itu adalah satu hadiah yang sangat mahal Allah bagi pada kita. Because bila dia buat silap, dia cakap cepat-cepat. Kalau dia cakap lambat-lambat, dah tak boleh selesai masalah itu. Okey. Pada saya lah. So saya tak tahu terjawab ke soalan itu. Terjawab. So yang ini saya tegur pada orang-orang yang memegang amanah. Parents especially. Kita nak anak-anak kita bila dia tersilap, na'udzubillah, dia terlibat dengan benda-benda yang tidak sihat di luar. Something happen dan dia dalam masalah, dia tengah alami masalah ni. Nak dia cari kawan-kawan ke, nak dia cari mak bapak dia? Dia akan cari mak bapak dia kalau rumah dia syurga. Tapi kalau rumah dia neraka, dia tak balik. Dia akan cari kawan-kawan dia minta tolong. So, saya tanya pada parents. When your children are in trouble, bila anak-anak menghadapi masalah, nak suruh dia cari siapa? Kalau nak cari kawan-kawan, maksudnya rumah itu dia tidak rasa selamat. Dia tidak rasa comfort. Dia tidak rasa safety. Sebab dia tahu, balik ni mesti aku kena maki dengan mak aku ni, kata dia. Ayat itu menunjukkan itu menjadi trend budaya dalam rumah kita. Tetapi kalau dia rasa okey, bapa aku boleh bantu, dia akan balik, dia cerita, dia tahu dia bersalah, dia tahu memang akan kena marah, tetapi dia marah secara adil, bukan dizalimi. Dia tahu bapa dia akan tolong selesaikan, lepas tu terimalah apa yang patut. Tetapi kalau misal kata kita berlebih-lebihan dalam marah anak walaupun dalam hal kecil-kecil, maka pada dia no point I tell the truth. Ya. Okey. Okey, Encik Nazrin, nampaknya kita hampir di penghujung waktu. Okey, kita ada lebih kurang 10 hingga 15 minit lagi. Okey, kita buka kepada penonton sekiranya ada pertanyaan di Facebook. Oh, nampaknya kita dah ada pertanyaan. Okey, saya akan membaca soalan tersebut dan mungkin Encik Nazrin boleh respon dengan pertanyaan. Kiriman daripada Puan Nur Haslina Nahar. Okey, dia tanya bagaimana kita nak membentuk minat yang sama. Contohnya, suami sangat minat mancing sedangkan isteri benci memancing. Soalan ni saya macam kat saya minat mancing. Puan Haslina, ini bukan kes yang satu. Banyak kali saya jumpa kes macam ini. Jadi saya ucapkan tahniah Puan Haslina tanya soalan ni. Maksudnya Puan Haslina bertanya soalan macam mana saya nak minat mancing padahal saya benci memancing. So nampaknya bukan puan nak ubahkan suami puan. Puan berniat nak ubahkan diri sendiri. That is good, alhamdulillah. Pada masa yang sama kita juga kena didik suami kita supaya kita jumpa di tengah-tengah lah. Tak adalah dia berat sebelah sebagai contohnya. Okey. Jadi soalan dia adalah macam mana saya nak minat mancing. Tidak perlu ikut dia pergi memancing. Tidak perlu minat semacam mana dia minat ikan ni, ikan tu, macam mana dia mesin apa semua, tidak perlu minat. Cuma salah satu cara adalah duduk dengan dia dan bertanya soalan dengan dia tentang memancing. Sebab kalau kita tunjuk yang kita benci, dia akan tutup terus, dia tak nak cerita dengan kita langsung. Dan maksudnya ada sebahagian daripada hidup suami kita tidak kenal langsung. Sekurang-kurangnya duduk dan bertanya dan bagi dia cerita. Masa dia cerita tu dengan seronok muka dia, dengan happy apa semua, tuan-tuan, puan sedang membina pengaruh ke atas dia. So lama-lama bina pengaruh, harap-harap suami tak tengok ni lama-lama bina pengaruh, sekali-sekala puan boleh negotiate dengan dia. Bang, bulan depan ni kalau boleh abang janganlah pergi mancing kita pergi holiday lah kejap ya. Tetapi kalau tidak ada puan bina pengaruh itu, maka tidak boleh buat request itu. Ya, so ada satu buku ni kalau puan-puan nak baca, bukunya namanya The 7 Habits daripada Dr. Stephen Covey. Dalam buku 7 Habits, Stephen Covey mengatakan, ini berkait dengan NLP juga. Kalau kita nak minta sesuatu daripada orang, kita kena bagi kepada dia sesuatu. Okay? He calls it the social bank account. So kita nak minta something daripada bank account itu, tapi kita tak deposit dulu. Maka banyakkan deposit minat kepada memancing tu ke dalam bank account dia, sampai satu peringkat bila kita nak minta something, kita boleh tarik daripada situ. Ni kalau orang Melayu ni kata makan budi lah ni. Tapi makan budi secara psikologi. Dia terasa terhutang budi sebab kita dah mula minat.
Tapi kalau kita benci, kita tak suka, kita buat muka, kosong. Bank account itu kosong dan kita tidak ada modal untuk kita tarik daripada situ. Okey, so soalan sangat kompleks. Saya harap puan dapat jawapan yang itulah. Alright. Okey. Okey, baik, terima kasih. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan lagi. Okey, okey. Okey, mungkin soalan seterusnya daripada Encik Muhammad Najib. Okey. Bagaimana kaedah mendidikkan anak menggunakan teknik NLP untuk anak pada zaman sekarang? Tak ada soalan pasal bos langsung, semua soalan pada anak-anak. Okey. So tajuk yang kita bincangkan hari ini sangat-sangat singkat sebenarnya. Kalau kita dengan anak-anak, saya cadangkan begini. Sama juga dengan soalan Puan Aslina tadi, kita ambil minat dengan benda yang dia minat. So macam anak saya seorang ni tengah minat catur. Kita main damaji je. So tak pandai catur, sekurang-kurangnya main dengan dia sampai kalah. Kalah tak apalah, main. Jadi kita dapat spend time dengan dia. Bila kita spend time dengan dia, mula datang hormat dia pada kita, atau sekurang-kurangnya dia pandang kita, wah bapak ni cool juga main catur tapi kalah kan. Kita bina pengaruh ke atas dia. Okay? Anak saya seorang lagi tengah main Roblox. Kita tak tahu mana pasal Roblox. Duduk tengok, kita tonton dia main Roblox. Tanya, oh ni kat mana ni, apa semua tu. Bukan berlakon, tapi lama-lama minat juga tengok. Kita try main, kalah. Tak apa, tak payah main. Duduk tengok saja. Kalau anak buat sesuatu yang salah di sisi kita, tapi bukan salah di sisi dia sebab dia tak faham. Saya beri contoh. Anak saya pertama, dulu dia minat Blackpink. Okay, so minat lagu kan. Dan dia minat ada satu lagu TikTok apa semua tu. Kita sebagai adult, kita tahu dia tidak tahu. Ya. Jadi pada satu hari tu lagu daripada TikTok tu, apa lagu Palaba Paramba ada. Ada kenal? Ada, tapi dia tahu lagu itu. Ada. Tapi bila kita search kat YouTube, music video itu penuh dengan wanita-wanita tak cukup kain. Jadi anak tengok, dia terkejut. Sejak hari itu dia tak minat lagu tu lagi. Maka apa yang kita buat, sama macam kita duduk tengok TV atau tengok, kita libatkan sekali. Jangan paksa. Tapi kita libatkan, kita tunjuk-tunjuk minat lah. Bila kita tunjuk minat kepada orang itu, kita akan bina pengaruh ke atas dia. Okay, so jangan terus masuk tu. Tanya, boleh tak main chess? Dia kata suspicious sangat, bapak ni kenapa? So cara dia adalah kita matching and mirroring, kita samakan dengan dia. Bila datang satu pengaruh ke atas dia, kita boleh ajak dia untuk ikut kita juga. Okay, so harap-harap itu menjawab soalan. Kita kena samakan dengan dia. Bila datang pengaruh ke atas dia, baru kita boleh buat request. Betul, saya setuju dengan kita kena macam minat dan kita kena matching dengan dia tu dulu. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Puan Aisyah Kiptiah. Okey, soalan dia, bagaimana nak komunikasi melalui NLP dengan orang introvert? Okey. Ada berapa minit lagi ni? Ada 2 minit lagi. Ada 10 minit, okey. So saya ringkaskan. Kita nak kena faham istilah introvert dengan extrovert tu apa. Sebab biasa orang kata introvert ni orang yang pendiam. Tak semestinya. Introvert adalah orang yang dia nak bincang benda-benda yang penting saja. Benda-benda yang tak penting, cerita, gosip apa semua, dia malah nak libat. Okay? So bila kita berkomunikasi dengan dia, kita kena ambil tahu apa yang dia minat borak. Kadang-kadang tajuk tu sangat-sangat niche. Tajuk yang sangat-sangat khusus yang orang lain tak minat. So bila kita berkomunikasi dengan dia, kita tanya 10 patah, dia jawab sepatah. Sebab pada dia tidak penting. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang introvert, okay, dan kita kena pada dia punya apa kata tajuk yang dia minat, dia akan borak non-stop. Okay? Orang introvert, dia tak nak membuka cerita sebab dia tak rasa, balik cerita asal, dia tidak rasa selesa, dia tidak rasa selamat. Dia takut bila dia bercerita, kita akan disagree dengan dia atau kita akan kutuk dia. Apa benda macam ni pun kau minat? Lepas tu dia tak nak cerita lagi dah. Dia tidak rasa selesa berborak. Tetapi kalau kita tunjuk minat pada benda yang dia ada, dan dia akan mula buka. Dia boleh buka macam bunga. So, bila dia tengah buka, jangan kita cocok. Cocok dia tutup balik. Okay, so elakkan kita kutuk dia ke, atau kita persoalkan kepercayaan dia. Kenapa kau suka makan laksa Sarawak? Aku rasa tak sedap pun. Lepas tu dia tak nak borak lagi pasal benda tu. Okay, so cara kita berinteraksi dengan orang introvert, banyakkan sabar,
kurangkan bercakap, banyakkan bertanya soalan, tunjuk minat. Kalau first time buat tak jadi, jangan panik sebab dia masih tertutup tu. Besok tanya lagi. Lepas tu bagi ruang. Dia tak jawab tak apa, besok tanya lagi. Lama kelamaan dalam seminggu 2 minggu dia akan buka. Okey, masa itulah kita build relationship. Tetapi jangan cocok terlalu laju, terlalu pantai, terlalu ganas sangatlah. Kalau sampai dia pun takut nak buka. Kalau orang Kedah kata gelojoh lah aku. Jangan gelojoh sangat. Jangan kalut sangat lah aku. Okey. Okey, nampaknya kita ada lagi 2 soalan. Okey, daripada Encik Zabri Zaini. Okey, selalu NLP ni from leader to anak buah. Tapi macam mana pula contoh dari anak buah to leader pula? Okey, saya dah bagi contoh tadi anak buah ke leader atau anak kepada mak dengan ayah. Maksudnya kita kena kenal dia punya behavior style dulu. So kalau yang visual, bos-bos yang visual ni, dia tak suka cerita-ceriti, dia suka straight to the point. So kalau kita datang dekat bos, bos, saya ada masalah lah bos, ada benda saya nak tanya ni. Tak start lagi cerita. Dia 4-5 lapis ayat sebab kenapa takut bos marah. Bos lagi marah kalau dia lewe-lewe kan macam tu. Okay, so kalau orang yang bos-bos dia visual, go straight to the point. Cakap, bos, saya ada masalah, ini masalah dia. Go straight to the point. Kena marah tu kena marah lah. Tapi kita samakan. Okay, kalau bos yang auditory ni, kita bercerita sampai habis. Jangan tinggalkan maklumat, jangan left out detail, bagi secara khusus, secara detail apa terjadi dan apa yang you nak. Okey, jangan gunakan istilah-istilah macam ala kadar ke, lebih kurang ke. Orang auditori tak suka ni. Okey, so kenal dengan cara yang paling senang kalau tak belajar NLP kan, dengar apa dia cakap. Dengar perkataan-perkataan yang dia suka pakai, guna balik pada dia. Dalam bercakap dengan dia, guna balik istilah-istilah yang sama, intonasi suara yang sama. Okay. Mungkin apa yang saya boleh katakan, kenali bos dulu. Macam Encik Nazrin ada katakan tadi, ada 4 jenis type kan. Yang audi, kinestetik, yang visual. Okey, seterusnya soalan daripada Encik Muhammad Hafiz. Okey, katanya di pejabat, saya bertugas dengan pelbagai latar belakang pendidikan dan perbezaan umur. Jadi bagaimana dengan NLP ini dapat membantu saya dalam mencapai objektif organisasi? Soalan ganas. Okey. Setiap manusia berbeza. Dia berbeza dari segi pendidikan dia, dari segi pengalaman dia, dari segi kepercayaan dia. So bila kita interact dengan orang-orang ni, kita kena interact satu persatu. Dia tak boleh secara berkumpulan. So saya tak dapat tadi, adakah tuan leader ke atau team member? So kalau team member, kita hadap dengan orang yang lebih tua daripada kita dengan cara meminta pendapat. Cara kita bila kita minta pendapat, maksudnya kita tunjuk yang kita appreciate kepada dia punya kebijaksanaan, kepada pengalaman dia. Cara kita interact dengan orang yang lebih muda daripada kita adalah kita share kita punya knowledge dengan kita punya experience. Tetapi dengan bukan tujuan menunjuk-nunjuk, tujuannya untuk membantu dia. Kita share tips, kita share kita punya pengalaman kita dalam kerja yang sama. Supaya bila kita sama balik, kita cerita pasal social bank account tadi kan, bila kita banyak mengisi kepada social bank account orang itu dan mahu dia bercakap dengan kita, baru mahu dia berkomunikasi dengan kita. So itu dari segi umur. Dari segi level pendidikan, saya cadangkan juga dengar cara dia bercakap, dengar perkataan-perkataan yang digunakan. Jangan kita gunakan perkataan yang terlalu tinggi, terlalu kompleks, membuatkan dia rasa, kalau dia lagi rendah daripada kita pendidikan, membuatkan dia rasa yang kita ni memandang rendah pada dia. Okay? Simplify language. Kita balik asal kepada Nabi kita. If you are Muslim lah, kita balik asal pada Nabi kita. Rasulullah SAW menyampaikan satu agama yang sangat kompleks. Betul, agama Islam sangat kompleks, macam-macam. Tetapi boleh menyampaikan dengan bahasa yang mudah sampai orang daripada paling bawah atau paling tinggi, paling miskin, paling kaya pun akan faham. Okay? So number one, adapt your communication according to people dan use simplified language. Okay. Okay, nampaknya kita mungkin soalan yang terakhir lah, sebab kita saya dimaklumkan kita terima banyak soalan dan masa tidak mengizinkan. Minta maaf sangat pada penonton. Dan soalan yang terakhir iaitu pada Puan Hezi Abdullah. Bagaimana caranya untuk berurusan dengan orang yang narcissistic? Okay.
So narcissism ni adalah satu actual psychological syndrome. Maksudnya dia yang pertama adalah adakah benar-benar dia narcissistic? Hanya terapis, hanya psikologis saja boleh tentukan, dia ada ujian dia. Alright. So kalau kita saja labelkan dia sebagai narcissistic, mungkin kita istilahkan dia ni suka menunjuk-nunjuk. Dia ni suka dia suka attention. So kita tak tahu yang mana. Jadi kalau puan gunakan perkataan itu, I do not know. Saya tak pasti sebenarnya apa demi ciri-ciri yang puan ceritakan. Tetapi ada orang yang dilabelkan narcissistic, sebenarnya dia kurang kasih sayang. Dia nakkan attention daripada kita, tetapi kita tak bagi attention pada dia, maka dia akan lagi minta attention. Sebagai contoh, kalau ada yang di dalam meeting tengah sangat-sangat serius, dia suka melawak. Sebab dia nak orang pandang dia. Bila orang tak ketawa lawak dia, dia buat lawak lain. Dia cuba lagi sampai orang beri perhatian pada dia. So kalau orang macam ni, kalau ini sifatnya, pay attention to this person. Berikan apa yang dia nak, lepas tu dia akan cool down. Bila kita dah bagi pada dia, baru kita boleh minta, dekat meeting ni jangan bising-bising nanti, kita nak pergi lunch awal ni. Tapi kita hanya boleh minta daripada dia kalau kita dah beri pada dia. Okay, so you want to create influence over person macam ini, kita sentiasa berikan perhatian pada dia. Dia suka disentuh. Kalau laki-laki dengan laki-laki lah, atau perempuan dengan perempuan, dia suka disentuh, dia suka dipuji, dia suka diberi perhatian. So beri yang itu. Tapi kalau betul-betul narcissistic ni hanya terapis atau psikologis saja boleh bantu, kemungkinan dia ada masalah yang berkait dengan kalau dalam Islam kita takbur lah. Takbur, sum'ah, ujub, riak, semuanya ada. Benda macam ini tidak mudah untuk kita selesaikan. Sebab kadang-kadang kalau staff kita ada yang depression, ada yang anxiety, ada yang stress kan, kita jangan handle. Itu hantar terus ke HR tu. So kalau betul-betul narcissistic, yes, kena minta HR libat. Dalam webinar yang macam ini saya tak boleh bagi terlalu banyak, nanti jadi tidak bertanggungjawab pula. Tapi kalau betul-betul narcissism, then they need help. Dia perlukan bantuan. Dia bukan jahat. Dia perlukan bantuan. Saya rasa setakat sini saja. Terima kasih kepada semua penonton yang hadir dan memberikan sokongan. Terima kasih juga kepada penonton yang bertanyakan soalan, dan kami daripada pihak Urus Setia memohon maaf sekiranya tak dapat menjawab soalan yang begitu banyak di ruangan chat. Tidak lupa juga terima kasih kepada tetamu jemputan kita, iaitu Encik Nazrin. Terima kasih juga pada Tuan Alif. Soalan yang sangat-sangat mencabar. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka tamatlah sesi webinar pada hari ini. InsyaAllah semoga sesi webinar pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan secara tidak langsung sedikit sebanyak dapat mempertingkatkan lagi untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. InsyaAllah. Di samping itu, semoga kita dapat mengaplikasikan ilmu ini ke alam pekerjaan maupun kehidupan seharian. Saya selaku moderator hari ini memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan semasa mengendalikan sesi webinar ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is NLP? Neuro-linguistic programming, NLP, is the study of subjective experience. But what does that really mean? Well, it turns out you don't so much live in the real world as create a map of the world and then live in that reality. NLP helps you work with understanding how you've created your own internal reality, and then gives you the tools for transformation, helping you live the life you want. You'll learn how to communicate more effectively with everyone you meet. At the most simple level, you'll pick up on subtle cues in people's language and behaviour. Then you can influence even better. Seeing as you cannot not communicate, these skills are going to be